Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum apa-apa, kita cek mic dulu. Sila berikan feedback, jelas ataupun tidak. Sebelum kita mulakan dan kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita settle isu miking dulu. Sila berikan feedback, jelas ataupun tidak. Assalamualaikum Abdul Rahim, Hafiz Farid, Pak Kamin. Jelas, terima kasih Pak Kamin. You the man, Pak Kamin. Terima kasih Nurul Nabila. Terima kasih Bro Daniel. Alhamdulillah. Dah lama dah kita tidak berlive. Apa khabar semua? Harap-harap ni hari terakhir lah kita nampak jumlah 5,000 tu. Selangor je 3,000 lebih 4,000 lebih. Aduh, champion tu kan Selangor ni. So kita doa supaya benda ni berkurangan. Saya tak tahu apa nak sumbang kepada orang Malaysia. Jadi saya usahakan sesuatu, kita buat immunization jugalah kan. Saya tak boleh kasih vaksin COVID. Jadi saya usahakan untuk beri vaksin akidah semampu saya. Jadi sesi malam ni adalah sesi vaccination. Tak perlu ambil swab test. Saya tahu virus ni sudah terlebih dahulu masuk, sebelum COVID masuk. Telah berleluasa di kalangan masyarakat Islam kita. Jadi kita sama-samalah vaksin diri kita supaya penyakit ini tidak semakin parah dalam masyarakat kita, insya-Allah. Okey, kita tunggu sekejap lagi berapa minit untuk kita mulakan. Waalaikumsalam Muhammad Nazim. Elia, Muhammad Syafi'i, terima kasih. Malam ni kita sembang sikit berkenaan dengan Syekh Mustafa Sabri dan kitab dia Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin. Satu kitab yang tajuknya panjang. Bagi saya dia adalah salah satu kitab terpenting di era kita ini. Kalau bukan yang paling penting lah, antara yang terpenting sebenarnya. Dan sayangnya kitab ni masih tidak lagi dikenali ramai. Dan Syekh Mustafa Sabri sendiri adalah seorang ulama yang sebenarnya elite kelas yang kurang dikenali oleh masyarakat kita, khususnya di alam Melayu ini. Jadi saya melihat ada keperluan yang besar untuk kita memperkenalkan Syekh Mustafa Sabri, ya, dan memperkenalkan buku dia kepada orang awam, insya-Allah. Terima kasih Hakimi atas doanya. Okey, tanpa membuang masa, kita terus masuk insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puji-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasulullah SAW, para sahabat baginda Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Saya mohon sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencucuri rahmat atas roh Syekh Mustafa Sabri. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima segala amalan ibadat beliau. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya segala sumbangan keilmuan yang beliau lakukan dalam hidup beliau yang masih lagi diambil manfaat oleh umat Islam hari ini, pahala itu berterusan sampai kepada beliau. Ini termasuk dalam hadis Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bih, orang yang meninggalkan ilmu
yang mana orang lain mendapat manfaat daripadanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesilapan yang beliau lakukan dalam hidup atau dalam penulisan-penulisan beliau, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afinhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah wa aghsilhu bil ma'i wath thalj wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannataka ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minhu wa taqabbal minna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana bersama-sama berdoa dengan saya untuk Syekh Mustafa Sabri dan juga sekalian para ulama Islam dan sekalian para pejuang-pejuang pencinta agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dalam masa beberapa minggu ni saya dapat banyak berita yang membimbangkan ataupun berita sedih ya, berkenaan dengan status ataupun keadaan akidah masyarakat Islam kita khususnya di Nusantara ini. Saya dapat berita berkenaan dengan pemurtadan ataupun usaha pemurtadan beberapa asatizah ya, graduan Al-Azhar University di negara jiran ya. Saya tidak perlu sebut negara yang mana, di negara jiran. Nanti kita boleh bincang kenapa boleh sampai ke tahap itu, dan pembongkaran berkenaan dengan ajaran agama Melayu. Saya nak beritahu bahawa video tersebut bukan dibuat oleh Sidang Kalam, dibuat oleh seorang yang anonymous. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati usaha beliau dan tim beliau dalam membongkar ajaran-ajaran sesat yang semakin bukan-bukan sekarang ni. Sebenarnya lagi banyak ada sebenarnya di luar tu ajaran-ajaran seperti ini. Tunggu waktu saja untuk mereka merebak, dan kalau tak ada orang yang bongkar, kalau tak ada orang yang halang, masalah akidah ni dia tak nampak sangat kan. Orang tak jatuh sakit bila tukar akidah daripada akidah yang betul kepada akidah yang sesat. Orang tak automatik jatuh sakit, masuk hospital, tak boleh bernafas kan. Akidah yang sesat ni boleh ada incubate dalam diri seseorang itu, tak ada orang tahu. Dah 5 tahun, 10 tahun, dan ini masalah dia dengan virus akidah ni. Dia tak boleh dilihat pun di bawah mikroskop, tak boleh buat swab test. Tapi hasil pemerhatian saya, trend ini hanya akan berkembang. I'm not giving a gloomy outlook of the future. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tetapi survei rambang yang saya dan sebahagian teman-teman buat, it will not get better, it will only get worse. Lepas tu saya juga dengar beberapa berita, ini kelanaran-kelanaran rapat yang saya sangat percaya. Ada sebahagian orang Melayu kita yang masuk Freemason sekarang, bukan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Bright students, bright Malays, bright Muslims yang join, sertai dan mengambil ringan berkenaan dengan ancaman akidah ataupun pelanggaran akidah yang dibawa oleh that society ataupun that fraternity. Dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Lepas tu kita lihat pula golongan Sufi Wujudi yang telah terpengaruh dengan pemikiran batiniyah sehingga menginjak-injak akal, menjadi pintu untuk masuknya ajaran-ajaran yang bukan-bukan ke dalam agama kita. Maka ini menjadi satu kebimbangan besar lah yang harus kita tangani bersama. Jadi saya mencari inspirasi daripada kerja ataupun usaha Syekh Mustafa Sabri dalam kitabnya Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin. Baik, tanpa membuang masa, keadaan zaman Syekh Mustafa Sabri itu abad ke-19, abad ke-20 tu, beliau dilahirkan di hujung-hujung abad ke-19 ya, dan meninggal di abad ke-20. Syekh Mustafa Sabri ini dia hidup dalam sebuah zaman yang sangat-sangat menguji akidah umat Islam. Kita sekarang ni hidup boleh kita kata sebagai mewarisi apa yang berlaku pada zaman itu. That age was a critical age, was a critical era, critical century, di mana kita lihat peluasan empire barat,
penjajahan sedang dilakukan secara aktif di tanah wilayah umat Islam. Tapi di sebalik penjajahan ketenteraan tersebut, terdapat serangan yang bagi saya dia lebih dahsyat daripada serangan nuklear. Alhamdulillah, Allah tidak izinkan ada serangan nuklear di tanah wilayah umat Islam lagi. Alhamdulillah, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita jauhkan. Tetapi sebenarnya ada dua bom pemikiran, ada dua bom akidah yang telah dilontarkan. Yang mana kesan buruk dia, saya boleh kata devastating, ya. Dia sangat luar biasa, sangat dahsyat. Dan dua nuklear bom inilah sebenarnya yang cuba ditangani oleh pemikir ulung ini, Syekh Mustafa Sabri. Okey. Kita cerita sekarang ni, apakah dua serangan besar tersebut yang cuba ditangani oleh Syekh Mustafa Sabri? Sebenarnya dua bom nuklear ini ataupun nuklear akidah yang dilontarkan ini, ia ditujukan kepada satu mangsa yang sama. Okey. Ramai yang mungkin menyangka serangan ditujukan itu adalah kepada agama Islam. Of course, ya. Tetapi bahagian mana berkenaan dengan agama Islam itu yang diserang? Which part of it? Nak serang agama Islam ni luas. Nak serang syariahnya ke, nak serang akidahnya ke, nak serang tasawufnya ke, nak serang hukum-hukum politiknya ke, hukum ekonominya ke, nak serang apa? Jadi mereka mencari akar tunjang kepada agama kita ini. Bagi saya, apakah akar tunjang itu? Akar tunjang itu adalah akal. Serangan yang diarahkan kepada akal. Dan jangan terkejut, serangan yang ditujukan kepada akal ini, dia bukan hanya datang daripada golongan sufi wujudi, ya, ataupun golongan hippies, ataupun new ages, atau spiritualist. Tetapi sebenarnya ditujukan oleh tamadun barat sendiri. Sebab ramai orang menyangka tamadun barat ni dia mengagungkan akal, ya, reason, rationalism. Tapi sebenarnya itu fasa pertama dalam era kebangkitan barat. Fasa kedua, abad ke-19, abad ke-20, diorang dah beralih kepada satu fasa baru, di mana mereka mula menyerang akal itu sendiri. Ini yang ramai tak tahu, dan saya pun jarang dengar daripada asatizah kita atau ulama-ulama kita. Jarang, bukan tak ada. Ada, saya tahu ada ditulis dalam buku-buku kitab. Tapi jarang diulang dalam masyarakat. Sebab apa? Hari ini bila disebut penggunaan akal, banyak menggunakan akal, orang kata, oh barat yang buat macam tu. Tapi kita tak sedar bahawa barat pun dah abandon the intellect. Barat sudah abandon logic. Barat sudah abandon the mind. Bila saya kata abandon ni, bukan abandon 100%. Bukan kita kata dia orang tak menggunakan akal lagi, dah tak berfikir. Bukan. That's not what I meant. Apa yang mereka sudah abandon adalah keyakinan dan kepercayaan mereka kepada apa kita kata dalam bahasa Arab sebagai awaliyat al-aqliyah. Kalau dalam bahasa logik dipanggil sebagai axiom. Okay? Ataupun al-badihiyat. Barat menyerang asas-asas hujah akal. Menyerang axiom. Ini pada abad ke-20, abad ke-19. Nanti saya akan ceritakan. Itu serangan yang ditujukan oleh barat kepada akal. Apa alternatif yang barat bawa? Sains. Okay, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini secara umum je dulu. Jadi selepas mereka hilang kepercayaan kepada akal, kepada axiom, mereka membawa alternatif sains sebagai kayu ukur kebenaran tertinggi. Apa sahaja yang tidak boleh diukur dengan sains, yang tidak boleh diletak di bawah mikroskop, tidak boleh measured, tidak boleh diletak dibawa masuk dalam lab, maka keabsahannya itu tidak kukuh berbanding dengan kekukuhan experimentation contohnya, ya. Itu serangan yang pertama yang ditujukan kepada akal oleh sains. Okay. Sains lebih tinggi daripada logik, sains lebih tinggi daripada filosofi, sains lebih tinggi daripada metafizik, sains lebih tinggi daripada ilmu kalam. Okay. Sains lebih tinggi daripada akal. Itu serangan yang pertama. Itu nuklear bom yang pertama. Nuklear bom yang kedua adalah serangan yang datang daripada yang saya sebut tadi, aliran kerohanian.
aliran spiritualism. Tak kira lah sufi wujudi di kalangan umat Islam ataupun gerakan whatever occult ya, ataupun spiritist ataupun spiritualist, okay, yang datang daripada mana-mana belahan bumi, tak kira di timur ataupun di barat. Dan serangan ini dah bermula lama, tetapi kita lihat kita masukkan sekali, Syekh Mustafa Sabri masukkan sekali perbincangan tentang ini. Sebab apa? Sebab tujuan Mauqiful Aql ini adalah berkenaan dengan akal, untuk menyelamatkan status akal itu. Ini satu jasa yang sangat besar, satu jasa yang sangat besar. Jadi serangan yang ditujukan oleh golongan spiritualis kepada akal ni adalah dengan mendakwa bahawa kebenaran itu bukan datang daripada hujah. Dia bukan datang daripada pemikiran yang teratur. Dia bukan datang daripada perdebatan. Dia bukan datang daripada logik, mantik, ilmu kalam. Tetapi ia datang daripada pengalaman-pengalaman kerohanian. Okay, saya harap jelas. Ini relevan sangat untuk zaman kita ni. Both, kedua-duanya sekali sangat relevan untuk zaman kita. Saya ulang lagi sekali. Serangan pertama datang daripada barat, falsafah barat selepas era enlightenment tu, dia lewat sedikit. Mereka mula menyerang akal dan mengkedepankan sains. Okay? Dikatakan bahawa sains lebih exact daripada logik, metafizik dan sebagainya. Serangan yang kedua datang daripada pihak kerohanian, ya, aliran kerohanian yang mendakwa bahawa kebenaran itu datang daripada rasa. Dia bukan datang daripada akal, dia bukan datang daripada ilmu, dia bukan datang daripada hujah, dia bukan datang daripada dalil, tetapi zauq, tetapi rasa itu sendiri. Dan dimasukkanlah ilham, kasyaf, sehingga ke tahap mereka meletakkan pengalaman-pengalaman kerohanian ini lebih tinggi daripada akal, sehingga ke tahap boleh menyanggahi akal. Okay? Pengalaman-pengalaman kerohanian ini boleh menyanggahi akal. Dan jikalau ia menyanggahi akal, dia yang benar, bukan akal. Bila akal disanggah oleh kasyaf, oleh ilham, oleh pengalaman-pengalaman kerohanian, maka akal yang harus diketepikan. Jadi Syekh Mustafa Sabri melihat ni sebagai satu serangan besar, ya, kepada akidah kita. Sebab akidah kita ni, bagi pandangan mutakallimun, ya, mereka yang memperjuangkan ilmu kalam, ya, kita melihat bahawa agama kita ini berdiri di atas dasar akal sebenarnya. Sebab itu yang dikongsi oleh semua manusia. Itu sebenarnya yang dikongsi oleh semua mukallaf dan boleh dibuktikan. Pengalaman kerohanian bukan sesuatu yang dikongsi oleh semua manusia dan ia tidak boleh dibuktikan. Okay? Dia hanya jadi relative ataupun personal experience. Okay? Sains pula adalah terlalu berkisar kepada panca indera. Terlalu berkisar kepada panca indera sehingga menafikan kewujudan perkara-perkara yang tidak dikira sebagai fizikal, material. Okay? So jalan tengahnya kita lihat sebenarnya yang menghubungkan pengalaman kerohanian, yang menjadikan pengalaman kerohanian itu bermakna, dan yang menghubungkan sains, ya, yang membuatkan sains itu bermakna dan relevan dalam kehidupan manusia adalah akal yang Allah kurniakan kepada manusia. Dengan akal kita tahu kebenaran agama. Tetapi bukan saya nak kata, bukan Syekh Mustafa Sabri nak kata akal ni yang pertama, agama kedua, bukan itu. Yang nak ditekankan dalam ilmu kalam adalah akal inilah yang mengenali kebenaran agama Islam. Kita menerima benarnya Islam, benarnya Nabi Muhammad SAW kerana kita berfikir. Okay? Bahkan orang-orang bukan Islam yang masuk Islam banyak, they will tell you the same thing. I became a Muslim because it makes sense to me. It made sense. You see? Made sense tu apa? Made sense adalah bermaksud sense tu akal lah. Kan? Sense tu akal. Walaupun dari bahasa Inggeris boleh juga bermaksud indera. Jujur saya pernah menjadi ateis tapi Ustaz buka mata saya, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Doakan saya, ya, doakan saya dalam solat awak. Tahniah. Maksudnya awak mencari, ya. Muhammad Khairuddin, awak mencari, ya. Awak berfikir. Tak ada masalah. Kadang-kadang bila ada ragu, nak mencari sana, mencari sini, mencari buku sana, mencari buku sini, tak ada masalah. Tapi satu perkara tentang Islam ni, dia menggalakkan kita berfikir. Dia tak takut. Kita sebagai umat Islam, kita tak takut dengan orang yang banyak membaca. Kita tak takut dengan orang yang banyak berfikir. Kita tak takut dengan orang yang banyak berdebat. Sebab agama kita ni berdiri di atas dasar ilmu. You can bring forward your argument, kan?
golongan etis ke, bukan Islam ke, bring forward your argument. Tak ada masalah. Kan? Kalau kita takut, maksudnya kita tak confident bahawa agama kita ini berdiri atas dasar hujah dan ilmu. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Muhammad Khairuddin kerana berjaya melihat kelompongan hujah etis sebenarnya. Dia orang ni emotional. Pada saya, there's no substantial argument pun yang datang daripada golongan etis ni. Tak ada hujah yang betul-betul mencabar bagi siapa yang train dalam ilmu akidah, ilmu kalam. There's no substantial argument yang pernah mereka bawa. Dan saya lihat ramai pun yang menjadi etis lebih kepada sentimen. Okay? Lebih kepada perkara-perkara juz'iyat dalam agama kita yang dia tak dapat nak terima. Dan ada je yang jadi etis sebab tak boleh nak explain kenapa ada ayat suami boleh pukul isteri dalam Al-Quran, kan? Ada yang tak boleh terima agama kita ni sebab poligami, ada tak boleh terima agama ni sebab perhambaan, ada tak boleh terima agama Islam ni sebab hudud, ada tak boleh terima agama Islam ni sebab Isra' Mi'raj, kan? Itu semua adalah juz'iyat. Okay? Kalau mereka jujur nak bawa argument yang benar-benar, they have to go to our usul. Mereka kena berani untuk serang usul kita. Usul kita itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang berdasarkan hujah-hujah akliyah, berdasarkan hujah-hujah akal. Umat Islam tidak ke hadapan memberitahu dunia bahawa agama Islam agama yang benar dengan dakwaan, kerana kami rasa ia benar. Kamu nak tahu kebenaran Islam, kamu kena rasa dulu. We don't argue like that. Kan? Sebab kalau orang tu nak tahu kebenaran Islam hanya dengan masuk dulu, macam mana kalau orang Hindu ke, orang Kristian ke, komunis ke, kapitalis ke, tukang sihir sekalipun datang kepada awak kata, kamu umat Islam, kamu tak boleh judge kami, melainkan kamu masuk agama kami dulu. Dah jadi huru-hara macam ni. Semua orang nak faham sesuatu kena masuk dulu. It doesn't make sense. Sebab tu peranan akal ni, dia adalah common denominator kita. Something that we share. Saya tak perlu jadi Kristian untuk saya faham agama Kristian. Begitu juga orang Kristian tak perlu masuk Islam dulu untuk faham kebenaran Islam. Orang Hindu tak perlu masuk Islam untuk faham kebenaran Islam. Saya tak perlu masuk agama Hindu untuk saya faham agama Hindu. Tak adil kalau kita kata hanya orang agama tu sahaja yang faham agama dia. Tak betul. Ya, kalau macam itu, semua dakwaan kita tak sah. Semua dakwaan umat Islam terhadap agama lain atau dakwaan agama lain ke atas Islam tidak sah. Sebab dianggap sebagai dakwaan orang luar. Itu tak betul, ya. Seseorang tu boleh masuk ke dalam dengan akal dia. Dia boleh faham. Kadang-kadang orang luar agama tertentu boleh lebih faham tentang agama yang dia pelajari itu daripada penganut-penganut asal dia. This is normal. Kita lihat beberapa ramai orang bukan Islam, ya, yang akhirnya masuk Islam, dia lebih faham Islam daripada orang yang lahir dalam keluarga Islam. This is quite normal. Begitu juga ada orang Islam yang lebih faham tentang agama Hinduism, agama Christianity, kan, ataupun ideologi-ideologi lain lebih daripada penganut itu sendiri. Sebab apa? Sebab Allah kurniakan akal. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi clear, so Syekh Mustafa Sabri dah state the problem. Kalau kita nak kata dia ni macam buat thesis, satu putting forth his argument, dia dah clearkan problem dia. Apa yang dia nak solve? Dia nak solve the problem of serangan sains dan serangan sufi wujudi ke atas akal. Okey. Dan Syekh Mustafa Sabri kata dengan jelas, bila akal ini sudah tidak lagi dipercayai, maka agama kita ini sendiri akan jatuh. Agama kita ini akan jatuh kalau kepercayaan manusia kepada akal dihilangkan. Dan ini kita biasa dengar dalam masyarakat Melayu kita, yang saya akan terus berperang dengannya insya-Allah sampai ke akhir hayat. Saya akan duk mengulang benda ini. Saya nak beritahu bahawa itu racun yang sangat berbahaya kepada pemikiran umat Islam. Apabila suka menghinjak akal, suka merendah-rendahkan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan penting untuk saya tekankan di sini bahawa bila kita menekankan kepentingan akal dalam memahami agama dan melihat kebenaran agama kita, kita bukan menolak sains dan kita bukan menolak tasawuf. Okey? Kita bukan menolak sains, kita bukan menolak tasawuf. Yang kita permasalahkan adalah apabila tasawuf mendakwa bahawa pengalaman kerohanian itu boleh menyanggah akal. Okey, boleh menyanggah the axioms, awaliyat al-aqliyah atau badihiyat ad-daruriyat. Ad-daruriyat. Kemudian
yang kita sanggah dalam dakwaan golongan saintis ini adalah apabila mereka mendakwa apa saja yang tidak boleh dilakukan kajian saintifik padanya, maka ia tidak boleh dipercayai. We are against these two claim, these two arguments. Okay, so harap jelas ya, bukan saya kata buang tasawuf, buang sains, tidak, jangan salah faham. Sains is a very very important ilmu dalam Islam. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin pun sama juga ya. Imam Ghazali menekankan tentang very pentingnya ilmu sains ini. Dan begitu juga dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati daripada akhlak-akhlak yang buruk, daripada penyakit-penyakit hati, dan bagaimana untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu penting, ia sangat penting dalam agama kita. Okay, this is something that we cannot deny. Kalau nak tahu sebab Syekh Mustafa tulis buku ni, boleh rujuk ke kitab dia Mauqiful Aql, jilid pertama, muka surat 246. Jilid pertama, muka surat 246, Syekh Mustafa ada jelaskan very clearly kenapa dia tulis kitab ni. Menarik luahan Muhammad Khairuddin ini. Ini yang saya dah cakap banyak kali. Khairuddin kata apa? Dulu saya benci agama sebab bila saya tanya kena marah balik atau jangan tanya banyak. Lebih sedih ustaz yang cakap macam tu. Ya, betul. Benda ni saya rasa hampir semua orang alami benda ni. Kan? Dan yang berani tanya ni yang bagi saya mereka ada kemampuan yang lebih sikit daripada orang lain lah. Dan mereka ada kemampuan yang mahal sebenarnya, yang ada keberanian untuk tanya ustaz, kenapa begini, kenapa begitu. Saya sangat suka dengan student-student yang macam ni. Tapi bukan mempersoal is something else. Nak debate okey, mempersoal ni dia bukan nak dengar jawapan, dia hanya nak dia nak attack. Kita bukan menghormati prinsip atau sikap yang seperti itu. Kita menghormati sikap mereka-mereka yang jujur, nak tahu kebenaran, bertanya soalan, dia nak go to the root of the issue. Dan ada je yang kena marah. Ini benda biasa. Dan ini krisis sebenarnya, krisis akidah. Itu adalah simptom betapa teruknya keadaan akidah umat Islam. Apabila kita menyangka bahawa agama kita ni dah tak perlu nak tanya, kita hanya telan saja. Itu indoktrinasi. Ya, dan saya juga banyak kali ulangkan, bezakan antara indoktrinasi dengan belajar. Bezakan indoktrinasi dengan ilmu. Okey, ilmu lain, indoktrinasi lain. Indoktrinasi tu saya beritahu awak apa yang benar, awak telan. Dan lepas tu awak ulang. Itu bukan ilmu. Ilmu lain. Ilmu bila disampaikan, dia sampai ke akal, sampai ke jiwa, dia faham. Dan dia kadang-kadang menimbulkan persoalan. Dan selepas soalan itu timbul, datang pula jawapan. Yang jawapan tu kadang bukan datang daripada luar, datang daripada pemikiran dia sendiri. Sebab dia dah faham, dia dah ada kunci, dia boleh bergerak daripada satu logical conclusion to another logical conclusion. Itu berlaku evolusi pemikiran. Itulah yang dipanggil sebagai fikir. Dan kita mengkahwinkan dua ilmu yang kita tahu untuk menghasilkan satu ilmu baru yang dulu kita tak tahu. Itu yang Imam Ghazali takrifkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dia, tentang apa itu fikir. Mengahwinkan dua ilmu yang kita dah tahu untuk menghasilkan ilmu ketiga yang dulunya kita tak tahu, tapi sekarang ini kita dah tahu hasil perkahwinan itu, hasil persandingan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya seru kepada para asatizah, para ulama kita, tanya diri sendiri dulu, kenapa aku tak kasih tanya soalan? Adakah kerana aku sendiri tak tahu nak jawab? Ini soalan penting. Kalau hati kecil kata, yalah, aku pun sebenarnya tak boleh nak jawab, maka awak sendiri kena sedar sama ada awak ada kelayakan ataupun tidak untuk mengajar akidah. Jangan hanya ada sertifikat, ada sijil, tetapi soalan-soalan utama yang ditanyakan oleh umat Islam di dalam hati kecilnya, kita tidak dapat handle. Kalau tak dapat jawab, tak apa, buat kajian, cari. Jangan berhenti pada tahap ilmu kita. 10 tahun lepas graduate, tahap ilmu sampai hari ini sama. Itu adalah pengkhianatan kepada agama, khususnya kalau kita mengajar. Saya baca komen-komen sekejap.
English translation tak ada. Kitab Mawqiful Aql ni belum diterjemah lagi dalam apa-apa bahasa, setahu saya. Belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa uh, English, Inggeris ataupun bahasa Melayu, belum lagi. Boleh ke dapat tidak boleh dilihat dari lensa sains, ditolak dan diragu. Ini kepercayaan saintism, reductionism, betul. Ini salah satu isu yang Syekh Mustafa Sabri hentam habis-habisan. Dia in another word, in another terminology, it's called as logical positivism. Ya. Saya pernah deal with this point, boleh check dekat YouTube. Saintis sebagai saintism sebagai agama baru, tak silap saya tajuk itu. Saintism ni dakwaan yang mengatakan bahawa apa sahaja yang tidak boleh diletakkan di bawah kajian saintifik, maka ia tidak benar. Jawapan balas para ulama kita senang je. Bahkan jawapan balas philosophers from the West ke atas logical positivism ni senang je. Dia kata that statement itself is self-destructive. Kenyataan itu sendiri adalah suicidal. Sebab bila kamu kata bahawa setiap dakwaan yang tidak boleh diletak di bawah kajian saintifik itu tidak sah, maka kenyataan itu sendiri sebenarnya tidak boleh diletak di bawah kajian saintifik. Sebab it's a word, it's a statement. Dia bukan benda material. Jadi kenyataan itu sendiri tidak boleh dikaji secara saintifik. Maka roboh. Tapi yang peliknya, akidah ini sebenarnya masih dipegang oleh ramai orang. Ramai orang menjadi ateis sebab bagi mereka to believe in God is unscientific. Kan? Sedangkan mereka tak kaji falsafah sains, the philosophy of science. Siapa yang nak berbicara berkenaan dengan atheism ni, dia kena belajar falsafah sains dulu. So that you know that the dominant scientific philosophy hari ini, it is not standing on a strong ground. Dia adalah berdasarkan logical fallacy yang sebenarnya memalukan. It's shameful. Logical positivism ataupun scientism. Okay. Kemudian muka surat 246 Nabil Jawi. Ateis banyak membahaskan fakta saintifik tentang penciptaan makhluk, khususnya extraterrestrial. Hujah dari sumber Islam masih berkisar apa yang termaktub Al-Quran, iaitu jin dan manusia. Harap ada bahasan yang lebih berkesan berkaitan faktor ini. Okay, of course kita pun kena akui bahawa umat Islam kita ketinggalan dalam bidang sains ni. Okay, senang kata dalam semua bidang lah kita ketinggalan. Mungkin yang kita menang adalah keimanan kepada Tuhan juga. Dalam bidang lain kita kalah. Jadi kalau kita galakkan diri kita, anak-anak kita untuk mengkaji bidang sains, jangan hanya kerana kita ni orang dah bekerja, dah tak sekolah, tak baca lagi buku sains, dah tak minat lagi nak tahu pasal pokok, dah tak minat lagi nak tahu pasal bulan. Itu bukan alasan ya. Sebab kita diperintahkan untuk mengkaji alam ini, itu adalah perintah agama. Dia bukan kerana kita dah tak sekolah lagi, dah tak payah baca buku-buku ni, tidak. Jadi kalau kita mula balik dan kita galakkan anak-anak kita untuk mendalami sains, insya-Allah secara tak langsung perbahasan berkenaan dengan ni akan timbul balik. Tapi sebab tak ada, contoh mudah isu 4IR kan, the fourth industrial revolution, tentang artificial intelligence, tentang machine learning, big data, tentang neural link. Ini semua perbahasan kita masih kecil, masih tidak popularize lagi. Kita kena cepat-cepat sedarkan diri kita, anak-anak kita, make them prepared. Jangan asyik duk cerita Dajjal, tak apa. You nak cerita Dajjal, tapi dalam masa yang sama, you kuasai teknologi ni, that's fine. And actually that's the way to do it. Ni bukan macam keluar teknologi baru dekat barat je, kita akan sentiasa baca komen yang sama. Kita akan tengok orang kita komen apa? Dah akhir zaman, ini tanda akhir zaman. So what? If akhir zaman, so what? Kan? Saya geram juga saya baca. So what? Kan? Oh ni tanda Dajjal nak datang. So what? So adakah dengan kita meninggalkan ilmu-ilmu ini, hanya dengan dakwah ini semua kerja Dajjal, adakah kita akan semakin hebat? Akan kita semakin kuat? Tak. Ini semua ilmu. Kan? Ini semua adalah ilmu. Dajjal pun, katalah dia guna teknologi ini adalah berdasarkan hukum alam yang Allah dah tetapkan. Jadi kita kena belajar. Dia orang nak cipta artificial intelligence, dia sedang mengkaji otak manusia. Kan? Jadi kita kena mendalami neuroscience.
Berapa ramai diri kita, anak-anak kita yang minat tentang otak manusia yang Allah jadikan ini? Berapa dalam kajian kita tentang otak manusia? Dan berapa ramai di kalangan kita menggalakkan anak-anak kita untuk kaji bidang ini? Berapa ramai? Tak habis-habis Dajjal, tak habis-habis Dajjal kan. Dajjal satu cerita, ya ke? Dia akan datang. Kita kena bersedia. Tapi macam mana nak bersedia? Bukan setakat dengan menguatkan akidah kita ataupun ibadah kita. Tetapi kita kena kuasai benda-benda ni. Supaya Dajjal datang, dia tak boleh nak kelentung orang yang ada ilmu. Dia tak boleh nak kata robot ni ada roh. Kan? Bila kita tahu tentang consciousness, bila kita tahu tentang artificial intelligence, kita tahu perbezaannya dengan rohani manusia. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, dia tak tahu, dia dah asyik duk main Dajjal. Dia dan anak-anak dia nanti yang akan ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Tipu daya Dajjal ni dia tak faham. Dia hanya tahu on the surface saja. So kita kena masuk ke dalam. Kalaupun Dajjal menggunakan 4IR, menggunakan artificial intelligence, make sure we understand more than them. Kita faham apa yang dia orang buat. Ini adalah tuntutan. Ini sebenarnya adalah fardu kifayah. Okey, saya suka konten. Suka nak server saya tinggal 10 tahun di USA, saya faham sangat cara non-Muslim sana mencari truth dan sangat menghargai cara fikir akal Islam. Setelah mengenal cara fikir Islam yang dinamik, dia dan bertanyalah mereka nampak beza dengan agama lama mereka. No such thing as the taste is in the pudding. Betul. This nonsense yang orang yang tak rasa takkan tahu. Kan? Sebelum awak nak rasa, awak kena tahu beberapa perkara dulu. You have to know certain things before you can taste and before you can verify that your taste is correct. Betul. Ni tak meletakkan rasa sebagai tahap kebenaran tertinggi, kayu ukur kebenaran tertinggi. Tak betul. Berapa ramai orang yang rasa dan rasa dia tu menyeleweng. Lidah dia rosak, lidah dia sakit, mata dia, hidung dia, telinga dia, indera dia dalam keadaan tak sihat. Benda yang dia rasa, benda yang dia gapai, jadi tak betul. Jadi firstly, we have to know, then we can taste. Bukan taste dulu, baru know. You have to know certain things. Of course, by knowing you cannot know everything. Tasting also is a part of knowing. Tetapi sebelum you nak taste betul-betul, you kena tahu apa benda you nak rasa. Apa itu rasa? Nak rasa dengan apa? Benda ni apa dia termasuk dalam kategori yang mana? Dan apa rasa yang salah, apa rasa yang betul? So you have to know certain things first, then you can taste. Okay, so in the end of the day, dia akan balik kepada akal kita juga. Saya ada melihat Richard Dawkins dengan Krauss, mereka ada mengkritik kalam argument. Alam itu hadis, setiap hadis. Okay. Saya ada buat seminar sebenarnya berkenaan dengan atheism ni. Boleh rujuk, boleh type Sedang Kalam, atheism. Saya mengambil pendirian ataupun pandangan Anthony Flew. Anthony Flew ni adalah kepala atheist di barat. Okay? Dia kepala atheist. For 50 years dia mempertahankan atheism. 50 tahun dia pertahankan atheism. Dia predecessor kepada Richard Dawkins and the gang. Lepas tu dia tarik balik pandangan dia. Dia kata salah. Atheism ni tidak berdiri di atas dasar logik yang kukuh. Dia ni lecturer dekat Oxford. Oxford ke Cambridge? Yes, Oxford. Lecturer dekat Oxford filosofi. So jangan main-main. Ni bukan orang-orang tepi jalan, orang biasa, kan? Dia ni orang yang betul faham. Dia yang mempertahankan atheism. Akhirnya dia tarik balik. Saya ambil hujah-hujah dia dan saya gabungkan dengan hujah Syekh Mustafa Sabri. Cerita dia panjang tapi awak boleh take your time to watch it Okey, Ustaz kitab Kubra Yakinat Syekh Buti dah ada terjemahan, dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dah ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Okey, agamawan ni sekadar mengisi kekosongan dengan good gap. Maaf typo. Betul. The God of the gaps. Bila tak boleh nak jelas secara saintifik je kata ni Allah yang buat. Allah betul lah, semua benda Allah yang buat. Ini pentingnya untuk kita go to the details of these technical issues, of these scientific issues. Ada keperluan. Bukan semua orang kena buat. Ada orang kena buat. Kalau orang lebih ramai lebih baik. Supaya kita tak guna God of the gaps ni. Sebab bagi mereka hujah kita hujah sengal. Kan? Semua benda kau kata Tuhan buat. The miracle is by God. Okay. So sometimes we have to explain to them. Kita kena jelaskan the technicalities. So kita tak nampak bodoh. Kita tak nampak orang yang nak melarikan diri daripada berhujah. Kita buat claim macam-macam sebagai umat Islam. We make so many claims. Islam agama paling benar, kita umat yang terbaik. Of course lah dalam Quran ada ayat-ayat seperti itu. Kita mengulangi dakwaan-dakwaan tersebut, tapi substance tak ada. Kan? Substance kita tak ada.
Orang pun jadi pelik, engkau ni claim banyak sangat. Tapi ilmu kalah, sains kalah. So we have to stop all these claims dan kita kena substantiate our claims, ya. Kita kena asaskan hujah, kita punya argument, kita punya dakwaan pada hujah-hujah yang kukuh. Of course, walaupun kita berusaha, kita manusia, kita boleh buat salah. InsyaAllah kita doa Allah maafkan kita. Tapi yang takkan dimaafkan adalah tak nak gunakan, tak nak mencari kebenaran. Ini saya tak tahulah akan dimaafkan ataupun tidak. Dan Allah kata dia tak maafkan syirik je, betul. Syirik saja yang Allah tidak maafkan. Tetapi kalau seorang manusia ni dia tak nak gunakan akal, Allah kata apa? Macam binatang, betul tak? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak lihat, ada hati tak nak berfikir. Allah kata mereka ni bagaikan binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. So itu dah cukup keras tu. Itu kenyataan yang cukup keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana nak start belajar ilmu kalam? Okey, kalau dekat Malaysia ni saya mencadangkan cari Habib Ali Baqir As-Saqaf. Okey. Ali Baqir As-Saqaf. Boleh cek dia punya Facebook. InsyaAllah. Di sana awak akan jumpa circle orang-orang yang faham sangat tentang ilmu kalam ni dan dia boleh beritahu awak mana nak start sebagainya. Saya tekankan di sini, ilmu kalam juga ada pelampauan. Seperti mana dalam semua ilmu-ilmu lain. Dalam fiqah, dalam ilmu hadis, semuanya ada golongan yang melampau. Saya minta jangan mengambil sebahagian orang yang melampau dengan ilmu kalam. Okey. Untuk kita kata ilmu kalam ni semua tidak ada guna. Saya pun very critical with some of the things dalam ilmu kalam. Tetapi kita harus akui bahawa penghujahan dalam agama ini, mempertahankan agama dengan hujah adalah satu yang tak boleh kita nak elak. Bahkan satu perkara yang dipuji sebenarnya, dia adalah perjuangan. Tapi when we come to the nitty-gritties, when we come to some detail technicalities, di situ boleh berlaku perbezaan pandangan dan boleh berlaku pelampauan, boleh berlaku kesalahan. So that's normal. Itu berlaku dalam semua bidang ilmu. Saya selalu kena tanya dengan anak, apa tu maksud kesedaran? Fuyo. Maksud kesedaran ni mungkin dalam bahasa Inggeris consciousness. Ni soalan yang I mean for a child, ataupun saya tak pastilah umur yang bertanya ni berapa. Tapi bagi seseorang yang bertanya soalan ni, itu menunjukkan dia ada kemampuan berfikir yang above average, ya. Khususnya kalau yang tanya ni budak 10 tahun ke 8 tahun ke 9 tahun tu, what is consciousness? Kan? Tak semena-mena dia tanya, ya, atau dia fikir kesedaran ni apa, ataupun macam mana kita boleh sedar. Kan? Bukankah kita ni hanya atom dan molekul sahaja? Macam mana kita boleh ada consciousness? Macam mana kita boleh ada, we can be conscious of our own consciousness. Kita boleh sedar berkenaan dengan kesedaran kita. Ini soalan yang hebat. Ini soalan yang hebat. So apa itu kesedaran? Kalau tanya saya lah, saya kata dia berkaitan dengan roh. Dan roh ini Allah Subhanahu Wa Taala kata dia termasuk dalam urusan Tuhan. Termasuk dalam urusan Tuhan. Dan sampai hari ini saintis pun tak tahu consciousness tu apa. The substance of consciousness tu. Dan saya tak nak claim yang saya tahu, that I can explain what is consciousness. Yang saya tahu dia adalah sesuatu yang tidak datang daripada alam material. Dia tak datang daripada atom dengan molecules. It is non-physical substance. Okay, we call it the spirit. Itu yang dalam agama kita panggil roh. Tapi the basic building blocks of consciousness, of kesedaran, I don't think anyone knows and anyone can explain it to its basic building blocks. Saya mohon maaf. Tapi saya ucapkan tahniah kepada anak-anak yang bertanya soalan macam ni. Bagi kalau dia berminat betul, minta dia kaji tentang AI, Artificial Intelligence. Sebab salah satu perbincangan besar dalam AI adalah isu consciousness. Macam mana kita nak replicate human consciousness. Kalau ada usaha nak replicate, nak tak nak, you kena kaji dengan dalam apa itu consciousness. Ada kawan di office duk cerita tentang hujah-hujah J. Smith. Siapa J. Smith ni dan apakah stand dia? Saya tak pasti. Silap saya J. Smith ni orang yang banyak berdebat dengan geng-geng Speaker's Corner dekat UK tu kan, kalau tak silap saya J. Smith ni. Dan dia low class lah pada saya, dia low class argument lah, ya. Hujah dia tak powerful dan dia bukan Christian philosopher yang betul-betul mantap hujah dia. Kalau nak
dengar mungkin hujah-hujah yang lebih mantap daripada ulama Kristian hari ini, orang-orang macam William Lane Craig, dan dia hormati tradisi kalam umat Islam, dan pada dia hujah kalam dalam mengisbat kewujudan Tuhan adalah hujah yang paling kuat. Dia Kristian. Tapi dia tak masuk Islam lah, dia masih mempertahankan agama Kristian dia. Bagi saya dia banyak snaking around, tapi hujah dia lah yang saya tengok teratur dan mantap. Mantap ni bukan maksud betul, mantap ni maksud dia disiplin lah, bukan macam J. Smith. So bagi yang nak jawapan kepada J. Smith ni, boleh follow sahabat-sahabat Speakers Corner kita, Muhammad Hijab, Brother Mansur, Brother Hashim kan. May Allah bless them, semoga Allah rahmati mereka. Saya baru tahu rupanya mereka dah buat benda ni dah hampir 20 tahun. Brother Mansur dekat Speakers Corner tu, yang muka macam Shah Rukh Khan tu, dah 20 tahun sebenarnya dia berdakwah ni dekat Speakers Corner tu. Masya Allah, bukan senang berdakwah secara konsisten selama 20 tahun. Agama Melayu Nuriyati ni, I don't wish to speak much about it, sebab dia tak ada apa-apa argument yang dia put forth pun sebenarnya. There's nothing. Orang-orang yang terikut adalah bagi saya termasuk golongan yang fardu ain mereka tidak mantap. Jadi kita tak perlu nak bring so much argument. Kita hanya perlu sedarkan pihak berkuasa. Dia hanya boleh menjadikan orang awam sebagai mangsa, tapi orang-orang awam yang hampir zero lah akidah mereka. Pembelajaran fardu ain mereka hampir zero. So sebenarnya kalau fikirkan, orang awam pun boleh jawab balik sebenarnya. Tapi orang awam yang ada dasar akidah lah boleh jawab balik. Tak perlu kita berhujah panjang. Ni hanya memerlukan kuat kuasa je. Okay? Sebab dia tak bawa hujah pun kalau kita tengok. Dia tak bawa hujah. Dia bawa claim itu, claim ini kan, batu naga dan sebagainya. Apa benda ni? Semua orang boleh claim kan. What is your evidence? That is what people want to hear. Saya tak mengajar di mana-mana. Saya buat Facebook live saja, Muhammad Nur Hakim. Saya pernah tanya Ustaz, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW buta huruf? Okey, satu benda tentang buta huruf ini. Okey, Rasulullah SAW ni, dia bukanlah langsung tak kenal huruf. It doesn't make sense langsung tak kenal huruf. Maksud illiterate ni adalah orang yang tidak pergi sekolah, yang tidak belajar dengan guru secara formal, secara teratur. Macam kita kata nenek-nenek, datuk-datuk kita sebahagiannya yang kita kata buta huruf lah kan. Tapi bukanlah mereka tak boleh baca langsung kan. Kalau hari-hari dah nampak perkataan bus stop tu, dia pergi bus, naik bus, nampak perkataan bus stop tu, dia boleh tahu. Bila orang tanya ni apa, dia boleh kata ni bus stop. Tapi mungkin dia tak tahu ni B, ni U, ni S, ni T, ni O, ni P kan. Tapi bukan kita nak kata Nabi SAW ni tak tahu langsung. Tapi Nabi tak pernah belajar secara formal. Dan Nabi SAW ni boleh kita klasifikasikan sebagai buta huruf. Bagi saya, itu adalah miracle sebenarnya. Itu adalah satu tanda kebenaran Nabi SAW. Cuba bayangkan, orang yang tak pergi sekolah secara formal, yang tak pernah pergi Harvard University, tak pernah pergi Cambridge, tetapi mengutarakan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang hanya diketahui oleh ulama-ulama besar, okay, ataupun pengkaji, ataupun saintis yang datang pada abad ke-20, abad ke-21. Kalaulah Nabi SAW ni dah belajar falsafah Aristotle, dia belajar sains Yunani purba, dia belajar sains Mesir purba. Some of his, katalah kalau kita entertain the idea that Nabi yang tulis Al-Quran ni, dan kita tahu dia pernah belajar semua ni, kita kata okey, mungkin dia tak berapa kita tak terkejut sangatlah kalau jumpa fakta-fakta hebatnya dalam Al-Quran, sebab mungkin fakta-fakta sains ni sudah ditemui sebahagiannya oleh orang-orang yang terdahulu, dan Nabi kerana belajar dengan guru-guru tertentu, dengan ahli-ahli falsafah tertentu, dengan saintis-saintis tertentu, maka dia pun tulis Al-Quran. Tapi itu tidak berlaku. Kita tahu Nabi tak ada formal learning. Okay? Dan ini diketahui oleh masyarakat Nabi sendiri, kaum Quraisy, umat Nabi. Orang Mekah tahu that Muhammad SAW ni tak pernah menulis. Dia tak pernah menulis apa berkitab. Dia tak pernah belajar menulis pun. So itu sebenarnya adalah tanda
kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buta huruf ni bukan orang bodoh. Okey. Orang yang buta huruf ni dia hanya tak boleh baca, tak boleh menulis secara biasa macam orang lain. Tapi bukan bermakna kemampuan akal dia tu lemah. Kemampuan akal lain. Macam orang hari ni ramai yang graduate universiti. Ramai je ada PhD, ramai ada masters. Tetapi dia tak mampu berfikir dengan betul. Akhirnya terpilihlah pemimpin-pemimpin yang palsu, kan? Terpilih termasuk aliran-aliran yang bukan-bukan. Jadi kita kena bezakan pendidikan dengan kemampuan akal seseorang. Ada orang ada pendidikan tapi bodoh. Ada orang tak ada pendidikan tapi bijak. Ada orang ada pendidikan dan ada kebijaksanaan. Dua-dua ada. Ada orang tak ada pendidikan dan akal pun tak ada. Okey, ini Allah jadikan manusia berbeza-beza. Hamzah Sossi juga adalah seorang yang patut menjadi idola ramai mereka nak mencari kebenaran hari ini. Okey, very good. Lan Lanang tanya, apa pendapat Ustaz berkenaan dengan Logic Intelligent Design Stephen Meyer? Dia ada satu institut dipanggil sebagai Discovery Institute kalau tak silap saya. Stephen Meyer ni hebat Dia philosopher of science juga dekat Cambridge ke Oxford. Tak silap saya Cambridge. Ini bukan orang sembarangan juga. Dia mempertahankan intelligent design. Dan bagi saya idea intelligent design ni adalah antara hujah asasi dalam ilmu kalam juga sebenarnya bagi mengisbat kewujudan Tuhan. Dia dipanggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Dia termasuk dalam tarjih bila murajih. Ulama kalam biasa sebut this term ataupun dalil al-illiyah ataupun at-tarjih bila murajih. Dan kita lihat Stephen Meyer dan kawan-kawan dia, Lennox juga, dia orang banyak menggunakan dalil ni juga. Sebab itu juga dalil yang digunakan dalam Al-Quran. Dan saya percaya tak ada dalil yang lebih kuat daripada tu, tak ada hujah yang lebih kuat daripada tu. Okey, saya nak sambung lagi tentang Syekh Musaffar, tapi saya nak tengok dulu, membetulkan juga kesilapan dalam Bible, contohnya Sun and the Moon, betul. Al-Quran datang membetulkan kesalahan-kesalahan ataupun penyelewengan yang telah dimasukkan dalam Injil. Saya yakin Injil yang asal tak ada kesalahan-kesalahan sains. Tapi selepas dia ditahrifkan, diselewengkan oleh tangan-tangan manusia, baru masuk fakta-fakta yang menyeleweng ini. Ustaz, ada terjemahan buku untuk batiniah yang ditulis oleh Imam Ghazali, barakallah. Tak ada, kalau tak silap saya tak ada lagi. Fadaih Batin belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggeris ada. InsyaAllah nanti saya kongsikan. Okey, Archimaster ni nanti saya sentuh tentang ni. Kita sambung dulu apa yang Syekh Musaffar Sabri nak sampaikan. Okey. Sebentar ya. Terima kasih atas soalan-soalan, feedback-feedback. Okey, pada zaman Syekh Musaffar Sabri ni terdapat beberapa intelektual Muslim, bahkan terdapat seorang ulama, ketua majalah Al-Azhar, Farid Wajdi, Ahmad Amin, Taha Hussein, ni intelektual di Mesir khususnya, yang mula termakan dengan saintism, mula termakan dengan tasawuf wujudi, kan? Sehingga mereka mengumumkan kempen menyerang ilmu kalam, menyerang akal. So Syekh Musaffar Sabri sedang menceritakan ini dalam muka surat 241. 241. Ini adalah dakwaan yang dibuat oleh Ahmad Amin. Ahmad Amin, tak silap saya Dr. Ahmad Amin, dalam kitabnya Al-Halah, dalam sebuah majalah Al-Thaqafah, dalam salah satu artikel Fil Halah Ar-Ruhiyah, Ahmad Amin mendakwa, walakinni a'taqid annahum lan yanjahu fi dhalika najah al-ulama'i fil barahin al-aqliyati ala qadaya al-ilm. Okey. Ahmad Amin kata,
perdebatan, perbincangan dalam bidang akidah, dalam bidang keagamaan ini, dia tidak mendapat solusi ataupun rumusan yang exact ataupun rumusan yang diterima pakai oleh orang, okey, secara umum. Dalam agama banyak perbezaan pandangan. Dalam isu akidah ni, isu kalam banyak perbezaan pandangan. Berbanding dengan ilmu sains. Ini poin yang pertama tadi, nuklear yang pertama tadi. Serangan sains barat terhadap akal. Jadi Ahmad Amin kata, hujah-hujah akal ini, kalau kita lihat banyak percambahan. Even di kalangan ulama berbeza pandangan. Tetapi kalau kita lihat dalam bidang sains, ya, apabila berbicara tentang gravity, berbicara tentang bila air akan beku bila letak dalam fridge, temperature berapa, ini semua tidak ada perbezaan pandangan. It's very exact, it's very clear cut. Okay, it's very clear cut. Inna qanun al-kimiyai aw at-tabi'ati aw ar-riyadah idza qala bihi ahadul ulama wa barhana alayhi amana bihi kullun nas. Kan, apabila dia bawa teori-teori saintifik ni, khususnya isu-isu qat'iyat dalam sains ni, semua orang terima. Kan, bila farik baina ummatin wa ummah, semua umat Melayu ke terima, umat orang putih ke, Cina ke, India ke terima, tak ada perbezaan pandangan sangat. Dan tak kira agama orang itu. Tetapi ilmu tauhid, dia dakwa, ilmu tauhid, dia ilmu kalam ni, dia hanya hujah bagi orang yang dah percaya. Dia bukan hujah bagi orang yang tak percaya. Dia hanya penguat, pengukuh bagi orang yang sudah percaya. Jadi hujah-hujah akal ni, ataupun metafizik, ataupun ilmu kalam, ataupun hujah-hujah akal yang dia kritik ni, dia dakwa bahawa dia hanya bagus untuk orang yang dah percaya untuk mengukuhkan akidah. Dia bukan untuk convince orang yang belum masuk Islam lagi. Okey. Walihaza lam nara fi tarikh anna ilm al-kalami kana sababan fi imani man lam yu'min atau Islam man lam yaslam. Okey. Dia kata sebab tu dalam sejarah kita tidak melihat manusia masuk Islam berdasarkan hujah-hujah kalam ataupun hujah-hujah akal. Okey. Kecuali sedikit illa nadiran. Innama kana sababan fi imanil kathir atau islamil jamil ghafir ad-da'wah min tariqil qalb la min tariqi ilmil mantiq. So dia membuat dakwaan bahawa rata-rata orang masuk Islam dalam sejarah adalah melalui jalan hati, bukan jalan akal, bukan jalan mantik, bukan jalan penghujahan. Ini satu dakwaan besar ni. This is a very very serious claim. Dalam satu paragraf ni, Ahmad Amin membawa dua-dua nuklear sekali. Pertama sekali dia mengatakan bahawa hujah sains ni lebih exact, lebih clear cut, tidak ada perbezaan pandangan. Kemudian dia memasukkan juga dakwaan bahawa Islam ini tersebar melalui hati. Dalam muka surat yang lain dia kaitkan dengan emosi. Maksud dia people accept Islam through emotional avenues, not so much through hujah. So seolah-olah dia nak mengatakan bahawa don't waste too much time in defending Islam with akal dan sebagainya. Sebaliknya kita macam mana kalau dah tolak akal nak promote Islam macam mana? Sebab tu ada di kalangan mereka, geng-geng Ahmad Amin ni, mereka dakwa bahawa kita kena scrutinize everything of our religion dengan kacamata science modern, dengan empiricism, logical positivism, dengan scientism. Ini adalah satu krisis ataupun disaster. Dan pemikiran yang macam ini dia masih ada di kalangan sebahagian intelektual Muslim kita dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya intellectual basis dia very very weak. Saya dah jelaskan tadi tentang the fallacy of logical positivism. Dakwaan itu sendiri telah dipatahkan oleh dakwaan itu. Okey. Jadi Ahmad Amin kata kita tak perlu promote Islam dengan hujah akal sangat. Sebaliknya kita guna perasaan, kita tarik hati orang. Sebab tu ada orang ni dia menyampaikan Islam dengan akhlak saja. Akhlak adalah daya penarik yang hebat. Betul, dalam dakwah kena guna akhlak. Betul. Bukan guna buat-buat. Memang kita kena pancarkan akhlak Islamiah. Sebab kalau akhlak buruk, agama itu benar pun orang akan tolak. Tapi dia menolak berdasarkan ethical ataupun emotional grounds. Sebab kalau orang jahat beritahu kita kebenaran, bodohlah kita menolak hanya kerana dia jahat. Kan? Kalau orang jahat beritahu kita Tuhan satu, takkan kita nak tolak hanya kerana dia pada kita jahat.
Kan? Jahat lain, betul lain. Orang jahat boleh betul. Betul tak? Dan orang salah boleh baik. Sebab tu jangan kelirukan baik dengan betul. Dalam Islam kita diajar gabungkan betul dan baik. Allazina amanu wa amilus solihat. Nampak tu? Iman kena betul dulu. Ilmu. You have to be correct. You have to be right. Lepas tu you buat baik. You kena gabungkan kedua-dua sekali. Iman yang benar, ilmu yang betul dan akhlak yang baik. Dan perbuatan yang baik. Iman dan amal harus digabungkan. Jadi, adakah kita setuju? Kita tak perlu beri penekanan kepada akidah. Tak perlu beri penekanan kepada hujah. Kepada keilmuan, kepada akal. Dan hanya fokus kepada akhlak. This is problematic. This is problematic. Sekali lagi saya ulang, jangan buang akhlak, jangan buang sains. Tidak. Tapi kita kena tahu who is the king dalam bab akidah ini. Okay. Kita faham Al-Quran, kita berhujah dengan Al-Quran, kita berhujah dengan hadis Nabi SAW pun dengan akal. Sebab Quran dengan hadis itu tak boleh bercakap sendiri. Kan? Awak kena pilih dalil, awak kena jelaskan, awak kena argue. So akal kena aktif. Ni bagi orang yang kata Quran Sunnah cukup. Betul, Quran Sunnah cukup. Kalau awak nak berhujah hanya dengan Quran Sunnah, awak tak nak guna akal, awak just bagi Quran je kepada orang atheist contoh, ataupun Kristian kepada Hindu, awak kasih Quran saja. Suruh Quran tu bercakap sendiri. Mana boleh? Awak yang kena proses. Dan awak yang kena argue. Quran tu tak boleh bercakap untuk awak. Hadis tu tak boleh bercakap untuk awak. Awak hanya boleh minta dia baca. Tapi forming the argument, itu kerja kita. Itu kerja akal kita. Okay? Okay, ini sesi sebagai pembukaan saja. Jadi saya kasih secara rambang apa hujah-hujah orang ni. Lepas tu ada pula yang kata kita guna tasawuf. Kita guna tasawuf sahaja. Kita tak payah fokus pada ilmu kalam, kita sebarkan Islam menggunakan tasawuf. So these are the two claims. Dan kalau kita lihat di tanah Melayu ni, it seems that these claims are the dominant claim sebenarnya. Kata-kata orang Melayu kita lebih minat kepada aliran kebatinan ataupun kerohanian. Bila bab beragama dia tak suka hujah-hujah, dia tak suka fikir-fikir. Dia suka spiritual element, rasa kan, ataupun perkara-perkara luar biasa. Betul tak? Sekejap saya tak baca soalan pula. Okey, Anas Mahmud bertanya berkenaan dengan Bukhailism. Bukhailism as a theory, as a concept, dia tak salah sebenarnya. Dia tak salah untuk kita dakwa bahawa dalam Al-Quran ada fakta-fakta saintifik yang luar biasa. Okey, yang menjadi masalah apabila kita cuba kita gopoh untuk mengatakan sesebuah ayat Al-Quran itu mengandungi fakta saintifik yang luar biasa. The problem is in the sikap kita yang gopoh. Semua benda kita nak kata luar biasa, sedangkan ada beberapa fakta. Sebelum Rasulullah lahir dah ada beberapa fakta yang ada dalam Al-Quran. So kita kena be very careful. Sebab tu nak keluarkan kehebatan fakta-fakta sains dalam Al-Quran ni, kita kena belajar sains, kita kena tahu sejarah sains. Kita kena tahu sejarah sains Yunani, Parsi, India, China, supaya kita tak buat claim yang orang dah claim dah dulu. Kan kita kata ini bukti bahawa Al-Quran ni daripada Allah sebab orang dulu tak tahu fakta ni, Nabi pun tak tahu, tapi macam mana dia cakap ini wahyu daripada Tuhan. Tapi bila cek dalam buku sains China, Hindu purba, ada jumpa fakta tu. Jadi macam mana awak nak kata itu pun daripada Allah juga? So be very careful. That concept itself pada saya tidak salah, dan saya yakin memang ada dalam Al-Quran beberapa fakta-fakta yang luar biasa berkenaan dengan alam ini. Contoh berkenaan dengan embryologi, water cycle yang ada dalam Al-Quran. Allah bukakan beberapa perkara yang mengejutkan. Okay. Contoh berkenaan dengan the lowest region on earth, Adnal Ard, kan? Dalam surah Rum. Itu pun boleh cek. Banyak juga perkara-perkara yang hebat. Tapi ada perkara-perkara yang dakwaannya dibuat secara gopoh.
ataupun ditarik-tarik ayat Al-Quran ni untuk disesuaikan dengan fakta sains. Ditarik-tarik untuk disesuaikan. This is dangerous, ya. This is dangerous. So Bukhariism in theory saya tak ada berapa banyak masalah dengan dia. Okey, Syekh Mustafa dalam kitab ni dia cerita juga sejarah macam mana Barat boleh akhirnya merendah-rendahkan akal dan meletakkan sains lebih tinggi daripada akal. Syekh Mustafa cerita tentang Immanuel Kant khususnya. Immanuel Kant ni dia serang sampai ke tahap dia serang axiom. Orang yang pertama yang saya tahu yang mempersoalkan tentang keabsahan axiom ni ataupun al-badihiyat ini ataupun al-awwaliyat al-aqliyat ini, aqliyah ini, antaranya Imam Ghazali sendiri dalam kitab yang mungkin Muqis Dalal. Dia mempersoalkan, tetapi Imam Ghazali tidak hilang kepercayaan kepada axiom. Mungkin ada yang tanya axiom ni apa ke benda ustaz? Axiom ni adalah batu-batu asas pemikiran kita. Hari-hari kita berfikir, kita tak perasan ada beberapa batu asas yang semua orang ada. Dia ada dalam akal semua orang. Selagi makhluk itu dipanggil berakal, dia ada. Contoh, sesuatu itu tidak boleh ada dan tidak ada dalam masa yang sama. Benda ini tak perlu belajar pun. Ini dipanggil axiom. Okey, axiom. Dia dah memang ada, well established dalam minda kita sebagai fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. We don't have to think about it. It is a self-evident statement. Dia tak perlu bukti untuk membuktikan kebenaran dia sebab dia adalah bukti kepada diri dia sendiri. Okey, dia tak perlu bukti luar diri dia untuk membuktikan kebenaran dia. Itu dipanggil sebagai self-evident. Jadi Imam Ghazali pernah mempersoalkan benda ini. Nanti kalau senang saya cerita juga tentang keraguan yang pernah dilalui oleh Imam Al-Ghazali dan macam mana dia resolve. Tapi saya rumuskan, Imam Ghazali tidak hilang kepercayaan kepada axiom, ya. Dia ada mempersoalkan dalam Muqis Dalal tu, dia journey dia kata aku memang pernah mempersoalkan, tapi di hujungnya Imam Ghazali kata aku kembali mempercayai akal. Kalau siapa nak baca kitab Al-Maqsad Al-Asna, ya, bila dia mensyarahkan tentang Asmaul Husna, Imam Al-Ghazali menekankan bahawa apa saja pengalaman kerohanian, kasyaf ke ilham ke yang menyanggahi akal, bukan melangkau, menyanggahi akal, tertolak. Ini masa yang sama beliau menulis Ihya ataupun Ihya dah selesai kalau tak silap saya. Ini antara buku-buku hujung Imam Al-Ghazali. Jadi salah kalau kita menganggap bahawa Imam Ghazali meletakkan kasyaf ilham lebih tinggi daripada akal sehingga berhak untuk menyanggahi akal. InsyaAllah kalau senang-senang nanti kita cerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan pendirian Imam Ghazali, berkenaan dengan ilmu kalam dan juga tasawuf ataupun pengalaman kerohanian. Jadi Syekh Mustafa Sabri menceritakan macam mana Barat boleh memusuhi akal. Yang pertama sekali adalah of course perbenturan antara agama Kristian dengan logik. Okey. Ini orang Barat sendiri akui. Ini adalah satu fasa hitam di Barat. Mereka berlaku konflik nak terima agama, tetapi agama mereka ni tidak selari dengan akal. Ini bukan saya kata, ini ahli-ahli falsafah Barat sendiri yang cakap. Dan of course kita setuju sebab itu juga yang kita diajar. Trinity itu dia tidak selari dengan akal, ya. Dia menyanggahi akal itu sendiri. Of course this is a criticism to our Christian brothers, but I hope I'm not insulting. Okay, saya bukan menghina, saya nak buka perbincangan. Saya hanya membuat dakwaan. Dia adalah satu yang tidak logik, yang menyanggahi akal, okay, menyanggahi axioms, ya. Axiom sebab isu person itu. Okay, each of them different persons, but in the end one person. Itu menyanggahi awaliyat al-aqliyah. Okey, itu menyanggahi awaliyat al-aqliyah, seolah-olah mengatakan 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Jadi Barat ada sejarah buruk dengan akal, ya, dan dengan agama, perbenturan sehingga jadi 2 mazhab. Bukan 2 saja, ada banyak lagi mazhab, tapi 2 aliran besar. Yang satu, kalau akal tak boleh diharmonikan dengan agama, okey, kita buang akal. Okey, kita buang akal secara ekstrim. Yang satu, okey, kalau akal tak boleh harmonikan dengan agama, kita buang agama. Itu 2 aliran yang keluar pada zaman ini. Tapi yang menang adalah aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga ni apa? Aliran yang ketiga, akal pun sebenarnya kita tak boleh nak percaya sangat. Agama pun kita tak boleh nak percaya sangat.
yang kita boleh percaya adalah sains. Sains ni lebih padu, lebih absah daripada akal dan lebih absah daripada agama. Tapi kenapa mereka tak buang agama? Macam Immanuel Kant, dia tak buang agama Kristian. Dia kata agama ni penting. Percayaan pada Tuhan ni penting untuk etika, untuk morality. Jadi dia dakwa bahawa Tuhan ni wujud, kita tak boleh nak bawa hujah-hujah akal. We cannot bring logical or metaphysical arguments. Sebab logical and metaphysical arguments ni banyak lopong bagi dia. Jadi nak bawa fakta sains pun, dakwaan sains pun tak boleh. Hujah sains pun tak boleh. Jadi apa dia bawa? Dia kata, kalau Tuhan tak ada asas kepada etika manusia, pada morality. Jadi dia guna hujah akhlak. Hujah akhlak. Hanya adanya Tuhan lah kita tahu, kita boleh establish something is being right, something is being wrong, good or bad. Jadi dia ni kita kata sebagai utilitarianism lah kan. God as a utility. Kalau tak ada Tuhan, kita tak ada moral grounds. Jadi ini yang berlaku dekat barat. Dan bila datang Friedrich Nietzsche, lagilah dia serang axiom juga. Dia kata axiom ni pun sebenarnya adalah social construct. Social construct. Maksud dia, bila awak kata bahawa satu tak boleh jadi tiga dengan satu tak sama, itu hanyalah budaya masyarakat awak. Dia bukan benda yang set on stone, dia bukan benda yang dikongsi oleh semua orang pun sebenarnya. Dia adalah diajar oleh culture awak, oleh society awak. Ini dakwaan Nietzsche, ini dakwaan Immanuel Kant. Bila awak dakwa bahawa sesuatu itu tak boleh ada dan tiada dalam masa yang sama, okay? Sesuatu itu tidak boleh ada dan tiada dalam masa yang sama, itu hanya social construct. Itu adalah satu kaedah yang awak dapat daripada masyarakat awak, daripada budaya awak. Dia bukan aksiom, dia bukan sesuatu yang dikongsi oleh semua orang. This is their claim. This is the claim of Nietzsche, this is the claim of Kant. Itu juga menjadi benih kepada postmodernism. Dia menjadi benih kepada postmodernism. Tapi ini saya nak cerita, Syekh Mustafa Sabri menceritakan macam mana Barat melalui proses ini. Tengok, Syekh Mustafa dia go deep. Dia masuk hingga ke akar dia. Macam mana Barat boleh sampai ke sini dan macam mana idea ini boleh sampai ke negara-negara Islam. Jadi selepas mereka serang agama, serang akal, that's why they end up with science. Okay. Okey, sekejap saya tengok kalau ada soalan. Okey, Rahim Rentaka ada tanya, adakah zat dan sifat dalam sifat 20, perbahasan zat sifat dalam sifat 20 itu ada kaitan dengan form and matter Aristotle? Of course, kalau kita lihat perbahasan para ulama kalam, dia sudah tentu ada bawa konsep-konsep dan teori-teori ini. Tapi kenapa mereka bawa? Sebab kalau nak faham, falsafah Yunani pada waktu itu, dia bukan hanya falsafah, dia bergelumang dengan sains tau. Dia juga membawa falsafah sains untuk memberikan satu penjelasan alam ini apa. Jangan lupa ulama akidah kita bila menjelaskan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Yang ada hanya dua sebenarnya, alam dengan Allah dengan alam. Dan alam adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah ma siwallah. Allah dan alam. Jadi bila kita nak kata alam ni bukan Allah atau ma siwallah itu adalah alam ini, dia nak kena define alam ini apa. It's very important sebab kita nak negate. Kita nak kata tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu itu adalah merujuk kepada alam. Tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi we have to seek to define apa itu alam. What is the common denominator that defines alam? Itu yang timbul perbahasan, kena cedok sikit daripada perbahasan Yunani Purba tentang the world, tentang matter, tentang essence, tentang jauhar, tentang arad. Macam hari ini juga bila seseorang tu nak bincang tentang materialism contoh, perbahasan perdebatan tentang matter,
Adakah kitanya hanya matter, kan? Adakah yang ada hanya matter? You have to define what matter is. Ini dah masuk perbahasan akidah, ini dah masuk perbahasan kalam. You kena define what is matter. Kalau dulu istilah mereka guna adalah jauhar dengan arat, kan? Jauhar dengan arat. Lepas tu of course lah dia orang bawa masuk isu atom, molecules, ada jauhar fard dan sebagainya. Jadi dalam perbahasan akidah memang ada perbahasan-perbahasan ini. Kalau nak saya kata tak ada kaitan, tak boleh. Memang ada kaitan. Tetapi ilmu itu dipergunakan oleh ulama kalam kita untuk berhujah. Macam hari ini kita menggunakan sains, menggunakan teori-teori moden untuk berhujah. Contoh kita guna teori Big Bang. Sama juga ulama dulu menggunakan kaedah-kaedah ataupun teori-teori falsafah yang ada pada waktu itu. Dan kita dalam agama, contoh dalam bidang fiqah pun, kan, dalam bidang politik Islam pun, ada saja yang diciduk daripada tamadun lain. We don't have a problem. Okay, macam Imam Ghazali kata, ilmu logik, mantiqiyat, ataupun riyadiyat, mathematics, tabi'iyat, ilmu-ilmu ini dia bukan berkaitan dengan akidah sebenarnya. Dia adalah berkenaan dengan alam. It depends on how you use this knowledge. Saintis etis dia menggunakan fakta sains untuk mengatakan Tuhan tidak wujud. Kan? Tapi saintis Muslim menggunakan fakta-fakta sains untuk mengatakan Tuhan itu wujud. Jadi yang salah adalah pada interpretasi, bukan pada fakta. Fakta we share the same fact. We look at the same tree. Ya? Umat Islam tengok pada pokok yang sama. Aristotle pun tengok pada pokok. Kan? Tapi conclusion dia, tafsiran dia, akhirnya tak sama juga. Conclusion ulama kalam dengan conclusion Aristotle, conclusion Plato, Socrates tidak sama dengan conclusion ulama kalam. Tapi fakta yang ada tu dikongsi sama. It's a common fact. Okay, it's a common fact. Saya harap faham, bang. Tasnim Rahmatullah minta saya bedah kitab ni sampai habis. Saya melihat lebih baik kalau saya rumuskan. Sebab Syekh Mustafa juga ada banyak pengulangan dalam kitab dia dan ada beberapa muka surat yang boleh kita rumuskan. Jadi tak perlu untuk kita baca daripada hujung, daripada kulit ke kulit. Itu bukan metod saya. Saya nak we take the gist of the issue. Kita ambil isi utama dia. Sebab we don't have much time sebenarnya. We don't have much time to go to details. Kita dapat hujah-hujah utama. That's what we have to go for. Sama-sama, Rahim Rentakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, saya sambung. Okay, sekarang ni kita masuk pada isu tasawuf pula. Saya tak masuk lagi hujah-hujah balas Syekh Mustafa Sabri. Nanti kita akan sambung pada siri yang kedua. Ini kita bentangkan secara umum dulu. Apa isu dia? Apa background kitab Syekh Mustafa Sabri ni? Dan apa kaitan dengan kehidupan kita hari ini? Dakwaan yang kedua adalah nak menyebarkan Islam, kita guna tasawuf, bukan kalam. Nak sebarkan Islam, guna tasawuf, bukan kalam. Sehingga ada yang melampau di kalangan sufi wujudi sampai menghinjak-hinjak akal dan menghina akal dan menganggap bahawa kasyaf ilham ni boleh menyanggahi akal. These are all problematic claims yang Syekh Mustafa Sabri tangani. Dan memang sikap keilmuan Syekh Mustafa Sabri dia akan go to the root of the issue. Bila dia tanya macam mana idea ni boleh timbul di kalangan umat Islam. Of course lah dia kritik keras Ibn Arabi extensively dalam kitab dia dan dia quote banyak ulama-ulama lain yang mengkritik. Dan Syekh Mustafa Sabri tidak berhenti pada Ibn Arabi, dia trace mana datang konsep wahdatul wujud ini, mana datang konsep yang dibawa dalam kitab Fususul Hikam, Futuhat Makkiyah yang dibawa oleh Ibn Arabi, mana punca dia. So Syekh Mustafa Sabri trace jumpa dalam Plotinus, dalam falsafah Yunani purba dah ada. Dan falsafah-falsafah ini adalah menyanggahi akidah kita. Dan dakwaan mereka bahawa apa yang diperkatakan oleh Ibn Arabi dalam kitab-kitab dia itu semua bersumber daripada kasyaf. Sebenarnya tak betul. Syekh Mustafa Sabri kata apa benda kasyafnya? Ada jelas-jelas dalam kitab-kitab falsafah. So bagi saya ini salah satu hujah yang merobohkan lah sebenarnya dakwaan orang-orang ni. Kata zauq lah, ini pengalaman kerohanian lah, hang tak faham lah, apa benda kamu ni? Kan? This is shameful, memalukan. Sebab apa saya kata shameful dan memalukan?
Benda ni terpampang, dah ada dalam kitab-kitab falsafah barat. Yunani purba punya falsafah dah ada. Plotinus dah cerita terang-terang dah. Kan? Dan Ibn Arabi pun jelas membaca kitab-kitab mereka. Kan? Ibn Arabi setiap pertahankan mereka lagi. Sama juga Abdul Karim Al-Jili dan sebagainya. Siap kata Plato ni adalah wali kutub dan sebagainya. So, kita tahu mana dia orang dapat. It's not necessarily coming from the spiritual experience. Dia adalah falsafah. Dia ada dakwaan-dakwaan falsafah. Dakwaan-dakwaan logikal yang mereka cuba nak kedepankan. Jadi bagi pihak yang kata bahawa tasawuf ni, dakwaan-dakwaan seperti Ibn Arabi ni semua, tak boleh dihujahkan dengan akal, cakap, you don't know what you talking about. You kena tahu, you kena kaji sejarah pemikiran-pemikiran ini. It is, in the end of the day, are thoughts. These are thoughts, these are concepts, these are ideas. Walaupun mereka packagekan sebagai zauq, tapi sebenarnya ada hujah-hujah falsafah di sebalik dia. Dan dia orang pun berhujah. Ibn Arabi berhujah dalam futuhat dia. Bahkan dalam fusus pun dia berhujah. Jadi kenapa dia orang boleh berhujah, kita tidak boleh berhujah? Kenapa ulama-ulama kalam kita tidak boleh menyanggah dengan hujah juga? Okay, so ini ada kesalahfahaman daripada ramai pihak. Aristotle, setahu saya dia percaya pada Tuhan. Epicurus tak percaya pada Tuhan. Plato percaya pada Tuhan. Tapi konsep Tuhan dia orang tu lain lah. Okay. Agnostik atau atheist. Dia orang bukan agnostik, dia orang theist. Aristotle theist, Plato pun theist. Epicurus ni atheist. Epicurus atheist. Dia yang bawa sophistry, sophism. Dan Epicurus ni ada satu kenyataan yang popular lah, tentang Tuhan, the problem of evil, kan? Ni boleh cek dalam saya punya pembentangan tentang atheism tu, saya ada cerita sikit tentang Epicurus. Abdul Karim Al-Jili jumpa Plato dalam neraka pada makam tinggi, lebih tinggi daripada ulama zahir. Ini kita pelik. Dalam kitab dia dakwa bahawa Al-Jili ni kutub, tapi dia kata dalam neraka juga. Okay. Itu yang kita mempersoalkan apa maksud neraka mereka. That's why bila kita, dan Al-Jili very clear, dia siap kata neraka nikmat dan sebagainya. So jangan ingat bila mereka tulis syurga neraka seperti yang kita faham. Ni yang saya kata batiniah ni. Dia punya twist and turns tu. But we can detect it, we can read it, even though they try. Theory of singularity boleh digunakan sebagai argument untuk membuktikan kekuasaan dan kewujudan Allah. Apa pendapat Ustaz? Singularity dekat sini ada dua. Satu singularity sebelum Big Bang tu, lagi satu singularity Fourth Industrial Revolution, AI. Bila semua jadi satu, bila kita everything is connected. Okay, bila semua menjadi satu, bila semua of course the word singularity kat situ bukan bermaksud satu, tapi yang dimaksudkan dengan singularity itu adalah apabila ada satu central artificial intelligence yang connected to all machines, Internet of Things, bila everything become one, semua menjadi satu. Jadi saya tak pasti apa yang dimaksudkan dengan saudara Khairuddin ni, mana satu kita boleh gunakan sebagai hujah wujudan Tuhan. Bagi saya yang pertama itulah, singularity ni kalau kita tengok, zero mass, dia zero mass, dia ni sebenarnya tak ada apa-apa. It's a singularity ni, maksud dia langsung tak ada apa-apa, it has nothing. Time pun tak ada, space pun tak ada. So it's not something physical. It's not even a dot. It's not even a dot. Jadi mana datang alam ini kalau dikatakan bahawa sebelum Big Bang it came from singularity? Itu menunjukkan bahawa alam ini datang daripada tiada. Itu dalilul huduth. Dalilul huduth. Alam ni dulu tak ada, lepas tu ada. Ini juga mematahkan dakwaan Aristotle dan sebagainya, mendakwa bahawa alam ni dakwaan sebahagian ahli falsafah Yunani purba mendakwakan bahawa alam ni tidak ada permulaan. Jadi singularity Big Bang boleh kita pakai, sebab dia berkaitan dengan dalilul hudus.
Pernah dengar Habib Ali Baki kata hukum akal bukan ciptaan Tuhan. Maka sebelum ia dicipta wujud Allah. Kalau dicipta, maka sebelum ia dicipta wujud Allah itu apa hukumnya? So hukum akal itu apa hakikatnya? Saya tak pernah dengar hujah ini daripada Habib Ali. Mungkin boleh sampaikan soalan ini kepada beliau. Dia ada Facebook, boleh terus message beliau. Benarkah lepat dah sampai makam makrifat? Boleh tolong hujahkan Ustaz? Makrifat ni kenal kan. Jadi makrifat apa? Kenal apa? Dia mungkin kenal teh tarik kan, kenal kopi, itu mungkin dia dah makrifat lah. Makrifat kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu jauh sekali lah, jauh sekali. Cara percakapan, isi percakapan tidak menunjukkan orang yang telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin mengenal nafsu adalah, mengenal nafsu diri mungkin ada. Dia makrifat nafsu, okey, makrifat nafsu dia, kenal nafsu dia. But he have to do something about his nafs. Siapa ulama tasawuf Ustaz galakkan untuk diikuti dan apa buku tasawuf yang Ustaz cadangkan untuk diambil manfaat? Ulama tasawuf yang saya cadang banyaklah kan. Ulama-ulama tasawuf yang muktabar kita, contoh Imam Al-Ghazali kan, dan saya cenderung dan saya suka pemikiran Imam Birgivi, Imam Birgivi. Bagi saya dia seorang sufi, dan Syekh Said Ramadan Al-Buti, dia seorang sufi. Kita kena faham sufi ni apa. Sufi ni, ulama sufi ni bukan orang tarekat ya, kan. Ada orang yang tak ada tarekat, dia sufi, dia alim sufi, dia syekh sufi. Terlihat pada akhlak dia, terlihat kepada akidah dia. Terutama sekali kebersihan akidah. Jauhi mana-mana pemikir ataupun ilmuwan yang cenderung ataupun mengisbatkan kebenaran dan kewalian Ibn Arabi. Ini pandangan saya. You tanya my personal opinion, itu yang saya akan cakap. Ramai mereka mengisbat kewalian Ibn Arabi bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar taklid. Mereka mengikut ulama yang sebelum mereka. Ini hadis hasil pengakuan mereka sendiri. Jangan ingat ulama tak taklid, ulama pun taklid. Jadi itu antara nama-nama yang saya boleh berikan. Dan buku yang saya cadangkan adalah Allahumma salli ala Muhammad, Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Itu saya galakkan baca lah. Saya galakkan baca. Apa komen Ustaz kepada statement kita tak tahu apa yang ada sebelum alam ini wujud, kenapa perlu gopoh merujuk ke Tuhan? Okey, ni hujah biasalah ateis ni. Dia kata orang agama ni asyik mengaku tahu je. Kita ni asyik gopoh untuk mengaku kita tahu sesuatu. First kali, kita kena be very clear apa yang kita maksudkan dengan Tuhan. Dan ateis pun kena be very clear. Bila dia nak reject the existence of God, kan, dia kena explain dengan kita apa God yang dia reject. What is the conception of God that you are actually rejecting? Dan bila kita kata kita percaya Tuhan wujud, apakah yang kita maksudkan dengan Tuhan? Okay, kalau saya nak put it very simply, kalau kepada golongan atheist, saya kata bahawa in a simple term, saya akan kata bahawa supermind, that supermind exists before the existence of the universe. And kita kena define what is the universe. Kalau dalam ilmu kalam, kita kata sesuatu yang ada ruang, sesuatu yang ada terikat dengan waktu, terikat dengan ruang, maka dia adalah dikira sebagai alam. Dikira sebagai alam. Okay? Jadi kita clear Tuhan itu apa dan alam ini apa. Saya bukan nak kata takrif Tuhan tu adalah supermind, tapi ini untuk bahasa yang boleh difahami oleh golongan ateis. Kenapa saya kata supermind? Sebab
Mereka kata alam ini adalah matter, okay? The basic building blocks of the universe are material, okay? Matter. Tapi jawapan balas orang agama, orang yang percaya pada Tuhan, kita kata apa? Kalau kita lihat dalam alam ini, sebenarnya there's something else that is controlling matter. Kita kata it's a mind. Even if you do not want to call it God, kita nak namakan ini sebagai Tuhan, you kena iktiraf ada mind. Contoh kita lihat DNA kita. Can we say that it comes out of randomness? Secara rawak, tiba-tiba ada sistem teratur, harmoni yang begitu hebat sekali. There must be a mind behind it. There must be a mind behind an atom, behind a molecule, behind a single cell. There must be a mind. Okay? At least you have to agree with me that there is this super mind. You call it nature. Kan? With capital N. You pun berani letak capital N tu. Kita tanya apa beza nature capital N dengan small n. Dia dah jadi satu metaphysical claim dekat situ. A metaphysical entity. So bila kita bawa konsep nature with capital N tu, sebenarnya kita dah merapatkan self sikit dengan golongan etis ni. So you accept the fact that there's this nature with capital N. And what is this nature after all? It's a mind with capital M. It's a super mind. Dan kalau kita dah boleh establish benda tu, kita dah merapatkan self sebenarnya dengan dia orang. So we are saying that logically there must be a mind before the existence of the universe. Because after the Big Bang ni kita tengok benda jadi teratur. Kalau fikir logik, benda yang meletup, it goes away from each other. Dia menjadi terpisah, dia menjadi semakin jauh daripada satu sama lain. Each particle akan makin jauh. Tapi macam mana boleh ada formation of planets, formation of stars? So dia kata there must be a mind. That's our argument sebenarnya. Kita bukan dakwa ada apa makhluk berjanggut duduk ke atas langit, kan? Ada physical creature, physical being. Tak, bukan itu yang kita cakap. We're speaking about a mind. We're speaking about a super mind that must exist before matter itself exists. Because matter acts upon a certain system, a certain laws. So that law must exist first. Kalau tak, macam mana boleh benda-benda ni terbentuk begitu teratur sekali? Keteraturan itu mesti wujud dulu, dan keteraturan adalah produk minda. It's a mind, it's a product of a mind. Okey, saya dah jelaskan sebelum ini berkenaan dengan, okey, ada yang tanya apakah hukum akal ya. Okey, hukum akal dalam akidah kita belajar asas dalam hukum fiqh kan ada hukum asas yang 5 kan, fiqh kita, wajib, haram, mandub, makruh dan mubah, boleh. Okey. Dalam ilmu akidah dia ada 3 hukum. Dan wajib, mustahil dan boleh, ataupun dalam bahasa sebahagian orang kita harus. Wajib, mustahil dan boleh. Kalau dalam bahasa Inggeris, wajib ni dipanggil necessary. Kan? Mustahil impossible. Dan mungkin ataupun harus itu dipanggil sebagai possibility. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Wajib sesuatu yang tak boleh tak ada. Okey. Mustahil sesuatu yang tak boleh ada. Sesuatu yang tidak boleh ada secara logikal. Ini asas agama kita sebenarnya. Hukum akal ni kalau roboh, seluruh ilmu akidah kita roboh. Okey. Bukalah kitab-kitab kita sifat 20 dan sebagainya. Sebab tu golongan yang mengaku ikut jalan Asy'ariyah, lepas tu ikut Sufi Wujudi. Awak ni bercanggahan tau sebenarnya. Sebab hukum akal adalah asas kepada akidah. Semua sifat 20 kalau baca perbahasan ulama kalam, ulama akidah Asy'ariyah, semuanya adalah berasaskan hukum akal. Lepas tu bila sampai makam tinggi, kasyaf boleh langgar hukum akal pula. Macam mana? Itu yang menjadi pemisahan agama. Agama jadi 2 lapis, agama jadi berbeza. Ada agama zahir, ada agama batin. Ini yang saya kata sebagai batiniah ni. Tiba-tiba sampai atas boleh canggah yang asas akidah. That is the problem. Dengan hukum akal ni kita menghukum kenapa Allah mesti wujud. Wajib. Allah wajibul wujud. Itu hukum akal tu. Wajib bagi Allah, bagi Tuhan itu wujud. Mustahil alam ini mewujudkan diri dia sendiri. Itu perbahasan dia panjang lah. Dan sekutu bagi Tuhan itu mustahil wujud ya.
Akal mengatakan mustahil wujud. Wujudnya manusia adalah mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Akal mengatakan boleh ada dan boleh tak ada. Mukjizat hukumnya adalah mungkin. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Dia bukan wajib dan dia bukan mustahil. Tapi kalau kita nak kata sesuatu itu boleh ada dan boleh tak ada dalam masa yang sama, Allah itu makhluk, makhluk itu Allah juga, itu mustahil. Itu dah melanggar hukum akal. Kalau dunia atau alam ni tak ada tak Tuhan? Kalau ikut akal atau sains, apa jawapannya? Kalau ikut Quran, Rasulullah kata dalam hadis dia, kan Allah walam yakun syai' ma'ahu atau qablahu atau ghairahu. Ini dalam Bukhari ada. Allah ada sebelum ada apa-apa dengan Allah. Maksudnya Allah pernah ada dulu tanpa ada alam ni. Okey, tanpa ada alam ni. Alam ni tak ada ke ada, Allah tetap ada. Allah tetap ada. Azali Jumarin tanya, dalam konteks pendidikan anak-anak, kanak-kanak, aspek mana yang perlu diberi penekanan yang lebih, emosi, hati atau akal? Dua-dua sekali lah. Mesti ada dua-dua sekali. Kita pun tak boleh terlalu akal dengan anak-anak sampai tak ada hubungan emosi. Sebab emosi anak pun penting. Emosi kalau low, kan, dia down, dia tak ada sokongan moral, kan, tak ada kasih sayang, tak rasa dia disayangi, so self esteem dia kurang, self confidence dia kurang, dia nak berfikir pun tersangkut-sangkut. Dia mungkin intelligent, dia mungkin IQ tinggi, tapi dia tak ada motivation, maka dia tak boleh flourish, ya. Potensi tertinggi dia tak boleh dicapai. Ada pula yang dia cukup emosi, dia cukup keperluan emosi dia tertunai, tetapi akalnya itu tidak disihatkan, ya, tidak dicabar, tidak dibangkitkan, tidak diganyang betul-betul, tidak disiram sehingga mencapai potensi tertinggi yang boleh dicapai, kan. Jadi kena ada dua-dua sekali. Kalau tanya saya mana datang dulu, dia tak ada yang datang dulu, dia kena jalan bersama. Dalam kita nak menyegarkan dan menyihatkan dan menumbuhkan akal anak-anak kita, dalam masa yang sama kita kena buat dengan kasih sayang. Dia kena tahu kita sayang dia. Dia kena tahu kita percaya dia boleh buat. Dia kena tahu kita hormat akal dia. Dalam masa yang sama, kita juga tak boleh tanam overconfidence dan menghancurkan confidence. So it's a very delicate balance dengan kanak-kanak ni. So it takes effort for parents to think about it. Sebelum kita nak terapkan apa-apa, kita kena usaha fikir dulu. Jangan main lompat, jangan main terjun saja. Okay? Sama-sama. Okey, rasa tak sempat nak cerita tentang Imam Al-Ghazali dan perjalanan syak keraguan dia tentang akal dan sebagainya sehingga dia jumpa tasawuf. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang. Saya buka lagi kalau ada apa-apa soalan. Saya sangat passionate bab ini sebab bagi saya kebangkitan umat Islam mesti bermula daripada paling bawah sekali. This is our stronghold. Ini adalah kubu kita yang paling kuat. Kita kena mula daripada stronghold kita. Some kita dah nak kena abandon kubu-kubu, sebahagian kubu nak kena abandon, nak kena patah balik kepada stronghold kita dan kita mula menolak balik daripada situ. Dan our strongest kubu adalah akidah kita sebenarnya. Itu kekuatan kita yang paling utama sekali. Sama-sama Aki Master. Mohon diusahakan terjemahan kitab ni agar kami yang merahin dapat mengambil manfaat. Saya menunggu cabaran daripada saudara Muhammad Rahmat. Kata tadi nak rat saya. Sang Bahari, hukum akal, barang yang diterima akal akan adanya. Mustahil ia tiada, hanya wajib. Okey, betul? Apakah rujukan yang dirujuk berkenaan dengan hukum akal? Hampir ke semua kitab akidah Asy'ariyah ada bincang tentang hukum akal. Tadi ada yang tanya tentang kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti, Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah pun ada juga. Dalam akidah Aqaid An-Nasafi pun ada juga. Saya boleh kata hampir semua kitab akidah Asy'ariyah ada perbahasan tentang hukum akal. Okey. Okay, Syazni Ramlan, kitab Mauqif ni belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris.
Okay, Muaz Luqman tanya apa yang dimaksudkan akal pertama dalam teori emanasi, Ustaz? Okay, this is interesting question. Teori emanasi ni sebenarnya dia adalah teori wahdatul wujud. Ya. Emanation ni adalah term yang digunakan oleh Plotinus. Dan dia pun percaya pada wahdatul wujud. Okay. The one. Lepas tu daripada the one itu, keluarnya nuos ataupun akal awal. Kalau dalam bahasa Kristian dia dipanggil logos. Itu yang akhirnya menjadi salah satu daripada Trinity tu, logos. Al-aql awal ini bagi golongan wahdatul wujud ini, mereka mendakwa bahawa Tuhan sebelum ada alam ini, sebelum ada apa-apa, bahkan sebelum dia bersifat dan bernama, dia ada satu tahap Tuhan tu tak ada sifat, tak ada nama. Ini bagi mereka lah, golongan Sufi Wujudi dan golongan Plotinus and the gang. Ada satu zaman, satu masa itu Tuhan tidak ada sifat, tidak ada nama. Tidak ada sifat, tidak ada nama. Itu pada tahap di mana Tuhan belum lagi mentajalikan diri dia kepada diri dia sendiri. Okay, dia belum lagi mentajalikan diri dia kepada diri dia. Senang kata pada waktu itu macam kita tak kenal diri kita lagi lah. Lepas tu baru kita mula berfikir tentang diri kita. Siapa aku? Baru mula keluar pemikiran-pemikiran ini. So mereka mendakwa apabila Tuhan mula berfikir ataupun berfikir, istilah dia berfikir tentang diri dia sendiri, okay, itulah baru bermula akal. Itulah proses pengakalan. Jadi mereka mendakwa bahawa Tuhan ini juga melakukan proses tafakur, berfikir. Bila Tuhan berfikir, tafakur tu baru keluar sifat-sifat yang bermacam-macam. Baru keluar kehendak dia, baru keluar manifestasi kuasa dia. Jadi manifestasi yang pertama tu adalah apabila dia dah mula ada, kita kata dah mula ada sifat, mula ada nama. Itu yang mereka panggil sebagai akal. Kalau saya letak dalam bahasa layman term, itu apabila Tuhan mula berfikir tentang diri dia sendiri. Maksudnya dia mula berakal tentang diri dia sendiri. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita percaya Allah sudah bernama, Allah sudah bersifat, cuma manifested tak manifested is a different matter. Sebab dia nak beri rezeki, sebab makhluk tak ada lagi. Dan kena ingat Allah ni tidak terikat dengan zaman dan tidak terikat dengan tempat. Okay, dia tak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan tempat. Jadi kalau saya nak letak secara rambang begitulah. Dia bukan konsep yang senang untuk kita faham, tetapi saya dah cuba permudahkan semudah-mudahnya. Jadi mereka dakwa bahawa itu yang pertama berlaku. Itu yang pertama yang kedua wujud. Yang pertama sekali itu yang the one, yang satu itu, tidak bernama, tidak bersifat. Lepas tu baru wujud pentajalian yang kedua. Sayangnya pentajalian yang kedua tu akhirnya disamakan dengan yang pertama. Inilah kekeliruan yang berlaku dalam agama Kristian, sehingga Jesus Christ tu dipanggil sebagai logos. Kalimah, dia boleh panggil kalimah, boleh panggil sebagai logos, boleh panggil sebagai the first intellect juga. Okay, itu yang akhirnya sampai menuhankan Nabi Isa. Dikatakan bahawa manifestasi yang pertama itu bila Tuhan fikir tentang diri dia sendiri, terpancarlah segala-galanya, terpancarlah segala alam ini daripada fikiran Tuhan tentang diri dia sendiri. Itu yang diorang akhirnya menyamakan alam ni dengan Tuhan. Everything is God eventually. Is God thinking about his own mind. Saya harap faham lah ya. Bila boleh jumpa, sebab saya nak boleh ikut saya punya kuliah-kuliah dekat Sidang Kalam. Sebahagian kuliah saya yang dekat Masjid Bandar Baru Uda tu dulu, itu saya sebahagiannya saya berasaskan kitab Greatest Universal Sureties oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti tu, Kubra Al-Yakiniyat tu. InsyaAllah lah doa PKP ni cepat selesai, masalah COVID ni kita semakin kurang, insyaAllah
kita boleh bertemu lah, kita boleh berjumpa. Yu Yaimat, Doktor Nur Durus. Ni saya rasa berkait dengan posting apa lepat sikit hari tu kan. Doakanlah insya-Allah. Sejauh mana jangkauan akal spekulatif teologi adakah dianggap berakal? Itu yang saya dah sebut tadi. Dalam ilmu kalam juga ada masalah dan juga ada had lah. Kita tak boleh nak nafikan. Dalam semua ilmu, semua benda ada had. Yang tak ada had Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Sebahagian ilmu kalam ni, sebahagian juz'iyat dia tu, of course kita kata certain things macam agak over, sampai dia do not know where to stop. Nak tarik handbrake pun tak tahu bila, sampai membawa perbahasan-perbahasan yang tak perlu. Ini yang dia juga dikritik oleh Imam Al-Ghazali, ya. Dikritik juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin ada, dikritik dalam Muqishun Ad-Dalal pun ada, dikritik dalam apa tadi, saya lupa di satu buku ni. Imam Ghazali mengkritik Iljamul Awam min ilmil kalam, sebab berlaku pelampauan. So kalau tanya saya apa had dia, saya pun tak tahu apa had akal ini, tetapi saya yakin ia berhad. Dia menjadi melampau apabila ia menyanggahi akal itu sendiri. Kalau nak tanya saya, satu kaedah yang mudah, akal ini melampau apabila ia menyanggahi akal itu sendiri dan apabila ia menyanggahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang jelas. Itu kita kata sebagai sudah melampaui batasan, sudah melampaui had. Dan kalau nak tambah lagi satu boleh juga, kalau sudah membuang masa berbincang tentang perkara-perkara yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedah dan tidak menambah kekuatan akidah ataupun tidak mengurangkan akidah sesiapa, maka itu dikira sebagai pelampauan jugalah, ya, dikira sebagai pelampauan juga. Ansa Anwar, Ummahatul Fadail, cabang-cabang akhlak yang pernah dikatakan oleh Imam Ghazali. Temperance, courage, wisdom, justice. Ini bukan sesi dia, okey. Ini bukan perkara berkaitan dengan akidah. Kalau kita lihat semua benda ni, temperance, courage, wisdom, justice ni pun sebenarnya dah ada dalam falsafah Yunani purba, dah ada cerita dah benda-benda ni. Okey, dia bukan unique to kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Dia sudah ada dalam ilmu falsafah juga. Okey. Dan sudah tentu ada perbezaan pandangan di kalangan Muslim ethicist, pakar-pakar ethics di kalangan umat Islam. Tapi I do not seek to explain about it now, dan sebahagiannya pun saya tak confident dan tak berani untuk menjelaskan dengan terperinci, ya. So saya mohon maaf. Lama tak jumpa Ustaz Abu Khalil. Rindu suara yang sedap tu. Balance faith and reason, ya Ustaz. Where do we draw the line? Ulama kita dah menjelaskan dengan saya rasa agak clear lah, bahawa akal ni sebenarnya kalau berfikir dengan betul, dia tidak akan menyanggah akidah Islam. Dan akidah itu kalau difahami dengan betul, dipercayai dengan betul, dari sumber-sumber yang betul, yang sahih, dia tidak akan menyanggahi akal. Bila berlaku pencanggahan itu, maksud dia salah satu silap. Sama ada riwayat hadis yang awak terima tu tak sahih, ataupun ayat Quran yang awak baca tu tersilap, quotation tersilap, tukilan tersilap, ataupun kefahaman tersilap, tafsiran tersilap, ataupun akal awak yang tersilap. Dia tidak akan berlaku pencanggahan. Jadi bila berlaku pencanggahan, di situ kita have to draw the line, we have to stop for a while and say salah satu mesti silap, kat sini salah satu mesti salah. Okay? Tak boleh ada pencanggahan sebenarnya. There cannot be contradiction between religion and reason. Tak boleh. Kalau berlaku pencanggahan, salah satu mesti tersilap. Saya bukan nak kata Quran boleh silap, hadis Nabi silap, tidak. Tapi kita yang tersalah faham, kita yang tersalah quote hadis palsu, tu yang kadang-kadang menyanggahi akal. Okey, Sang Bahari sebut tentang Daur dan Tasalsul. Itu saya tak kata itu sebagai pelampauan lah. Saya kata itu axiom asas
ataupun awaliyat aqliyah asas yang membuktikan bahawa pemikiran kita tersalah. Kita salah berfikir apabila kita buat daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul tu pun saya ada jelaskan dalam seminar atheism Syekh Mustafa Sabri, itu boleh rujuk juga. Ilmu kalam sebagai ejen menunjukkan kebenaran akidah untuk menambah keimanan terhadap akidah terletak ala ilmu tasawuf. Okey, boleh. Kalau Imam Ghazali dalam kitab dia Munkis min ad-Dhalal, kalau tak silap saya, dia ada sebut bahawa dia bukan nak kata tak ada orang yang akan capai yakin dengan ilmu kalam. Tak. Imam Ghazali kata aku tak capai yakin dengan ilmu kalam. Okey, ada orang yang dah capai yakin dengan ilmu kalam. Dia tak nafikan ada orang yang capai yakin dengan ilmu kalam. Ada orang dia tak perlu pun beberapa aspek tasawuf untuk capai keyakinan tentang akidah Islam. Tapi ada orang perlu. So masing-masing lihat keadaan diri, tapi apa-apa pun minimum requirement akidah mesti ada. Minimum requirement mesti fulfill. Fardu ain tu mesti ada. Dan some basic argumentation mesti ada. Khususnya hidup di zaman moden hari ini, diserang dengan serangan-serangan akidah datang daripada bermacam-macam arah. You kena ada basic argumentation capability. Okay. Okay, wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup kot 2 jam. Susah betul nak kurangkan daripada 2 jam. InsyaAllah kita sambung pada episod yang kedua. InsyaAllah dari episod yang kedua nanti kita akan pergi lebih dalam tentang proses keraguan Imam Ghazali tentang akal dan macam mana akhirnya dia mencapai resolution dan dia menggabungkan dia dengan tasawuf sekali. Dan kita akan pergi mendalam dengan lanjut lagi apa hujah-hujah balas Syekh Mustafa Sabri terhadap saintism, terhadap hujah-hujah Immanuel Kant, dan macam mana Syekh Mustafa Sabri mengkritik sebahagian pemikir-pemikir liberal di kalangan umat Islam pada waktu itu yang menghentam ilmu kalam, yang mengedepankan tasawuf sebagai bukti utama kebenaran Islam atau mengedepankan sains sebagai kayu ukur yang paling tepat sekali. Kita tengok hujah-hujah Syekh Mustafa Sabri secara perincian nanti insya-Allah. Okey. So saya rasa cukup untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat vaksin sedikit sebanyak akidah kita. Dan kita dapat jaga diri kita, keluarga kita insya-Allah. Dan saya harap ini juga dapat menjadi titik kebangkitan umat Islam Melayu kita khususnya. Walaupun ini bukan tapak revolusi, tak ada orang pekik-pekik, tak ada slogan sana slogan sini, tapi saya yakin ini revolusi diam-diam yang akan memberi kesan yang lebih ampuh sebenarnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Zafran doakan saya jadi doktor insya-Allah. Yang penting faham agama ni. Yang penting kita dapat maqam ilm, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Itu yang kita nak capai insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Selamat berehat, jaga diri dan ikut SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.